Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatina Adriana binti Muhammad Kamal Zaman dan nombor metik saya adalah D183111118. Kami telah memilih tajuk Tragedi Xinjiang, Penindasan Uyghur oleh pemerintah China. Kenapa penduduk Uyghur ni ditindas oleh pemerintah China? Salah satunya adalah sewaktu Republik Rakyat China ni mereka memasukkan ataupun menjadikan Xinjiang ni ke dalam sebahagian daripada negara mereka pada tahun 1949. Etnik Uyghur ni dianggapkan sebanyak 76%. Tapi sewaktu tu kerajaan China ni mereka tak iktiraf pun Xinjiang ni dalam negara mereka. Tapi disebabkan dah diiktiraf, penduduk tu mula memberontak pemerintahan Beijing. Masuk kat situ, sewaktu mereka diiktiraf tu, mereka tak nak cakap dalam bahasa Mandarin. Lepas tu sebahagian daripada mereka ni membuat kempen kemerdekaan. Dan kat situlah pemerintah China ni rasa macam terancam kerana bagi mereka rasa tak puas hati ataupun kritikan itu dianggap ancaman. Dan berlainan pandangan ni adalah bahayalah bagi mereka. Kemudian mereka menganggap penduduk Uyghur ni adalah mundur. Dan pada kempen Great Leap Forward ni, mereka mengatakan bahawa etnik dan agama adalah penghalang untuk negara tu maju. Ketegangan antara etnis Uyghur dengan pemerintah China. Ini kerana pemerintah China ni menganggap yang etnik Uyghur ni adalah pemberontak. Pada waktu tu Xinjiang ni termasuk sekian Uyghur ni mereka nak bergabung dengan Soviet. Tapi waktu tu mereka sisir lah sebab tentera Beijing ni dia datang dan memaksa Uyghur ni untuk stay bawah kedaulatan mereka. RRC pada tahun 1949. Dan lepas kejadian tu kerajaan China ni macam cop lah yang tentera Uyghur ni pemberontak. Dan kebajikan mereka pula, pemerintah China ni dia lebih kepada etnik Han lah, dan itu memburukkan lagi keadaan. Kemudian kemudian pemerintah China ni menganggap yang etnik Uyghur ni macam nak lari lah daripada RRC tu. Kemudian mereka menganggap bahawa Uyghur ni memasuki jaringan teroris lah. Sebab kalau lepas je konflik tu Uyghur ni macam dia nak serang etnik Han lah. Lepas tu serangan ni paling keras terjadi pada Januari 2007. Waktu tu ada 18 suku etnik Uyghur ni dia macam mati ditembak. Lepas tu ada khabar serangan militer ke beberapa kampung yang ditunding sebagai sarang teroris. Namun hal ini dibantah oleh birokrat Parti Komunis yang masih berkuasa di China. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Hanani binti Ishak di 183-11107. Antara pihak yang terlibat dalam isu penindasan Uyghur di China ini ialah etnik Uyghur adalah umat Islam yang berbahasa Turki dan di rantau Asia Tengah. Sebahagian besar Uyghur tinggal di wilayah autonomi Xinjiang, China di utara-utara negara itu. Etnik ini adalah satu daripada beberapa minoriti Islam yang dianiaya di Xinjiang, termasuk Khazar, Uzbek, Tajik, Kyrgyz dan Hui. Nama rantau itu sendiri mencanangkan bahawa Uyghur mempunyai autonomi dan takbir urus sendiri. Tetapi sama seperti Tibet, Xinjiang adalah wilayah yang dikawal ketat di China. Banyak masyarakat Uyghur juga tinggal di negara-negara jiran China seperti Uzbekistan, Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Malah dianggarkan seramai 3,000 orang Uyghur tinggal di Australia. Terdapat juga kira-kira 10,000 orang Uyghur di China dan sekurang-kurangnya sebanyak 300,000 lagi di Uzbekistan, Kazakhstan dan Kyrgyzstan pada awal abad ke-21. Presiden China Xi Jinping telah melaksanakan pendekatan tegas terhadap golongan minoriti Islam yang tinggal
warga di Xinjiang terutama Uyghur. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kerajaan China telah memasang alat pengawasan berteknologi canggih di seluruh rantau ini dan jumlah polis juga meningkatkan implikasi dan kesan terhadap pihak yang terlibat. Umat Islam minoriti ditangkap dan dipenjarakan dengan sewenang-wenangnya dan kini dianggarkan kira-kira 1 juta orang Uyghur ditahan dalam kem yang mana digelar sebagai pusat latihan vokasional oleh kerajaan China. Ini adalah pusat tahanan yang dibina khas dan beberapa daripadanya menyerupai penjara dengan tahap keselamatan yang tinggi. Catatan oleh ABC baru-baru ini mendapati bahawa 28 buah kem tahanan telah berkembang di seluruh Xinjiang sebagai sebahagian daripada program penaklukan China. Aktivis Uyghur mengatakan China mengendalikan hampir 500 kem tahanan dan penjara di Xinjiang berdasarkan imej satelit. Terdapat bukti yang semakin banyak tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam kem tersebut serta laporan kematian dalam tahanan dan buruh paksa. Selain itu, anggota keluarga Uyghur yang tinggal di luar China dilaporkan meminta bukti bahawa keluarga mereka masih hidup dari Beijing berkenaan dengan kehilangan ahli keluarga mereka di Xinjiang. The Guardian baru-baru ini melaporkan anggaran bahawa 80% daripada Uyghur di Australia mempunyai saudara yang telah hilang yang mungkin dimasukkan ke dalam kem. Keadaan dalam kem tahanan di Xinjiang, China mendakwa bahawa pusat penahanan di Xinjiang adalah untuk latihan vokasional. Tetapi perbicaraan Kongres Amerika Syarikat tentang kem-kem ini dan laporan seterusnya menjadikan kem-kem tersebut sebagai pusat pendidikan semula politik. Pendidikan ini melibatkan indoktrinasi harian iaitu menanamkan ideologi komunis dan percubaan untuk membasmi budaya, bahasa dan agama golongan minoriti. Maklumat mengenai apa yang sebenarnya berlaku di kem-kem adalah terhad. Tetapi banyak tahanan yang telah melarikan diri dari China menggambarkan ianya sebagai satu keadaan yang sangat teruk. Menurut mereka, tahanan dipaksa untuk berjanji setia kepada Parti Komunis China dan meninggalkan Islam serta menyanyikan puji-pujian untuk komunisme dan belajar bahasa Mandarin. Ada juga yang melaporkan keadaan seperti penjara dengan kamera dan mikrofon memantau setiap langkah dan ucapan mereka. Lain-lain mengatakan bahawa mereka diseksa dan sangat kekurangan tidur semasa soal siasat. Selain itu, ada juga wanita telah berkongsi kisah penderaan seksual dengan beberapa orang mengatakan bahawa mereka terpaksa menjalani pengguguran atau mempunyai alat kontraseptif yang ditanam tanpa kerelaan mereka. Beberapa tahanan yang dibebaskan mempertimbangkan untuk membunuh diri atau telah menyaksikan orang lain membunuh diri. Penahanan paksa ini juga mengganggu keluarga. Kanak-kanak dan mana ibu bapa mereka dihantar ke kem tahanan dipaksa untuk tinggal di rumah anak yatim dan yang dikendalikan oleh pihak kerajaan. Ibu bapa Uyghur yang tinggal di luar China sering menghadapi pilihan yang sukar, iaitu sama ada peluang ke kampung halaman untuk bersama anak-anak mereka dan berhadapan risiko yang risiko untuk dihatan, atau tinggal di luar negara dalam keadaan dipisahkan dari anak-anak mereka dan tidak dapat menghubungi mereka. Seterusnya, laporan baru-baru ini telah mengenal pasti lebih daripada 100 intelektual Uyghur termasuk penulis, penyair, wartawan dan profesor universiti adalah antara mereka yang ditahan. Harian intelektual yang menyuarakan menentang penindasan dan meneruskan amalan tradisional terhadap orang Uyghur berlaku walaupun mereka bersikap sederhana dalam pandangan mereka dan berusaha ke arah perdamaian. Pada tahun 2014, kerajaan China menahan Ilham Tohti, seorang profesor ekonomi yang menolak perpecahan dan mempromosikan perdamaian di Xinjiang. Ia kini menjalani hukuman penjara sepanjang hayat selepas dituduh sebagai seorang pemisah. Oleh hal yang demikian, kerajaan China menunjukkan bahawa mereka tidak profesional kerana
tidak menjaga kepentingan individu, masyarakat dan alam sekitar secara berterusan. Seterusnya, mereka menyebabkan berlakunya konflik antara kepentingan diri dengan masyarakat dan penyalahgunaan kuasa akibat pangkat, kedudukan dan maklumat tertentu untuk kepentingan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Zainuddin dan nombor matrik saya di 183-11132. Saya akan menerangkan tentang kronologi bagi tragedi Xinjiang. Pada tahun 1884, wilayah ini di bawah penguasaan Beijing dan telah secara rasmi telah ditetapkan sebagai provinsi yang disebut sebagai Xinjiang Uyghur, iaitu Muslim yang berbahasa Turki, merupakan kumpulan etnik yang dominan pada rantau itu. Selama berlakunya satu perang saudara Cina, para pemimpin Uyghur telah menubuhkan satu republik bebas yang dikenali sebagai Turkestan Timur yang berlaku pada tahun 1933 pada yang pertama dan kemudiannya berlaku pada 1944. Pada tahun 1950 hingga 1990, China telah menubuhkan satu wilayah yang dikenali sebagai Wilayah Otonomi Xinjiang Uyghur, dan pada waktu itu sekumpulan besar Han, penduduk Han telah digalakkan untuk berpindah ke wilayah tersebut. Dari masa ke masa, penduduk Han bertambah sehingga ianya menyaingi penduduk Uyghur yang dikenali sebagai salah satu kumpulan etnik yang terbesar di Xinjiang pada waktu itu. Pada tahun 90-an, warga Uyghur telah mula memprotes tentang penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah China. China telah melancarkan tindakan polis yang ganas terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh penduduk Uyghur, iaitu dengan cara membunuh puluhan dan menahan ratusan penduduk Uyghur. Ini merupakan tindakan yang kejam setakat ini yang dilakukan yang disebut sebagai Strike Hard Campaign. Selepas berlakunya serangan pengganas pada 11 September 2001 di Amerika Syarikat, pemerintah China mula membenarkan tindakannya terhadap penduduk Uyghur sebagai sebahagian daripada perang global melawan keganasan. Pada tahun 2014, Xinjiang telah menubuhkan satu undang-undang baharu, iaitu Undang-Undang Anti-Terorisme yang pertama. Serta target daripada undang-undang ini ialah ekstremisme agama. Pada Mac 2017, Undang-Undang Anti-Ekstremisme Agama ini telah diluluskan oleh pemerintah Xinjiang. Undang-undang tersebut telah melarang orang dari menyimpan janggut bagi kaum lelaki dan memakai tudung di tempat awam bagi kaum wanita. Pada bulan Ogos 2018, Jawatankuasa PBB mengenai penghapusan diskriminasi kaum telah meminta agar China untuk mengakhiri penahanan rakyat Uyghur. Namun, kerajaan China telah menyangkal tuduhan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menggambarkan keadaan tersebut sebagai pusat vacasional bagi penjenayah yang melakukan kesalahan kecil. Pada Julai 2019, pemerintah China telah mendakwa kebanyakannya rakyat Uyghur telah dibebaskan daripada kem tersebut. Namun, laporan menunjukkan bahawa ianya masih lagi beroperasi. Pada tahun 2019 juga, Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan visa kepada pegawai China yang dipercayai berkaitan dengan penahanan kumpulan minoriti Muslim di Xinjiang pada bulan Oktober. Terdapat juga tindakan terhadap 28 entiti termasuk syarikat komersial yang terlibat dalam kempen pengawasan, penahanan dan penindasan. Baiklah, itu sahaja penerangan tentang kronologi tragedi Xinjiang, iaitu penindasan warga Uyghur oleh pemerintah China. Sekarang saya akan memberi ruang untuk kawan saya sambung tentang tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Afrika binti Izhar. Nombor matrik D183-11081. Saya dari ahli kumpulan 9
Pada hari ini saya akan membentangkan tentang bagaimana pihak yang terlibat menyelesaikan atau menghentikan perkara itu, iaitu perkara tragedi Xinjiang, iaitu penindasan Uyghur oleh pemerintahan China. Yang pertama ialah di mana Angkatan Belia Islam Malaysia iaitu ABIM sekarang sedang giat melancarkan kempen kesedaran untuk masyarakat Islam di Malaysia supaya mereka sedar bahawa saudara Islam kita di Xinjiang ditindas dan ditekan oleh kerajaan China. Dan di mana sekarang Malaysia sekarang ke depan dalam isu kemanusiaan seperti ini. Sebab itu mereka cuba membawa isu ini untuk diberi perhatian kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar supaya kes penindasan etnik Islam Uyghur ini dibawa ke persidangan Persindangan Islam OIC dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk mengecam tindakan China atas layanan buruk mereka terhadap masyarakat Muslim Uyghur. Seterusnya ialah di Malaysia juga ada juga pihak badan masyarakat madani iaitu Civil Society Organisation iaitu CSO dan pelbagai pertubuhan lain juga yang konsisten membela nasib komuniti yang tertindas ini. Pada tahun Mac 2012, pasukan peguam ABIM iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia telah berjaya membantu 3 orang pelarian Uyghur menyelesaikan prosedur perundangan mereka di Malaysia. Akhir sekali, kita perlu sentiasa konsisten membantu sesama umat Islam. Kita perlu komitmen dalam membela hak minoriti Muslim yang tertindas di seluruh dunia. Kita semua, tanpa mengira apa juga latar belakang dan fahaman agama, mesti sentiasa peka dan prihatin dengan situasi semasa yang berlaku di Xinjiang serta terus mengetengahkannya ke khalayak masyarakat agar nasib komuniti Islam Uyghur di Xinjiang mendapat pembelaan serta perhatian yang sewajarnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.